Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Handi bin Hidayah dari kelas 106 dan hari ini saya akan memberi tazkirah yang bertajuk Tiada Keraguan pada Allah dan Kitabnya. Para penonton sekalian, uh, kita sebagai manusia, kita semua ada keraguan pada suatu benda. Tapi keraguan paling besar yang perlu dibincangi adalah keraguan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang itu telah menjadi Muslim selama 20, 30 mahupun 60 tahun, tapi dia masih ada keraguan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini ada banyak faktor yang boleh menyebabkan hal ini. Tapi saya akan beri dua faktor utama, iaitu faktor yang pertama, wujudkah Tuhan di dunia ni. Para penonton sekalian, ketahuilah yang kita semua ni adalah, dalam bahasa Inggeris katanya dependent. Kita memerlukan sesuatu. Seperti manusia, dependent. Kita memerlukan sesuatu. Kita memerlukan sesuatu. Seperti apa? Manusia untuk hidup, dia memerlukan untuk makan, minum, pergi ke tandas untuk buang bayi dan sebagainya. Jadi semua benda dependent. Tapi semua benda dependent, kita kena bergantung pada sesuatu. Takkan kita semua akan bergantung pada sesuatu dan tiada pengakhiran. Jadi mesti ada titik pengakhiran dia. Iaitu pengakhiran ni kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kerana Tuhan je lah yang independent, yang tidak perlu bergantung pada siapa-siapa. Okay, sebab orang-orang yang overthinking ni, ada orang-orang yang overthinking. Orang-orang yang overthinking ni akan bertanya macam ni. Habis tu, siapa yang Tuhan? Para penonton sekalian, tahuilah yang Tuhan tiada pengakhiran dan tiada awalan padanya. Sebab kenapa? Memang itulah sifat Tuhan. Jika tiada sifat itu pada suatu Tuhan, itu bukanlah Tuhan. Habis tu, kenapa bukan benda lain? Benda lain adalah dependent. Itu je jawapannya. Okay, itu faktor pertama. Oh, kejap. Sebelum tu, ada lagi satu orang yang overthinking. Seperti atheist. Atheist, dia akan bertanya soalan seperti ini. Jika Tuhan tu maha berkuasa, bolehkah dia bercipta batu begitu berat yang hingga dia tidak boleh mengangkatinya? Soalan ni sudah dijawab oleh seorang pendebat Islam, iaitu Ali Dawah. Dia telah menjawab iaitu soalan ni tidak sah. Sebab kenapa? Dia seperti bertanya berapa hari dalam seminggu? Ya atau tidak? Macam jawapannya bukan ya atau tidak, jawapannya 7 hari. So soalan ni adalah tidak sah. Dia sekadar ditanya untuk kepuasan manusia. Okay, faktor pertama itu adalah faktor pertama. Faktor kedua adalah, adakah Allah itu Tuhan? Para penonton sekalian, mari kita tengok sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Tuhan yang lain. Sifat-sifat Tuhan lain, mereka tidak mempunyai sifat Tuhan. Seperti apa? Seperti mereka ada Tuhan manusia dan sebagainya, menyembah roh. Mereka semua dependent. Macam saya berkata tadi, Allah Subhanahu Taala sungguhnya dia tiada pengakhiran, tiada pengawalan, everlasting dan sebagainya. Itu sifat-sifat Allah SWT. Dan banyak lagi sifat yang menunjukkan dia seperti Allah wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Sudah dikatakan dan dalam dan lagi satu faktor, saya ambil satu faktor yang orang ragu-ragu dengan Allah SWT kerana Al-Quran. Mereka macam, mengapa Al-Quran perlu kenapa Al-Quran ni macam, kan saya kata dia setiap Tuhan ada sifatnya. Dan Al-Quran kata Allah berada di atas arash dan Allah, tangan Allah dibuka luas. Tu para penonton sekalian, inilah kenapa perlunya Nabi Muhammad SAW dan untuk mentafsirkan Al-Quran. Para penonton sekalian, dalam Al-Quran bila dia berkata Allah berada di atas arash, Allah telah Tuhan, Allah tidak layak ada tempat baginya. So apa yang maksud Allah berada di atas arash adalah Allah menguasai arash. Itulah maksudnya. Itulah tafsirannya. Itulah kerana kita memerlukan Nabi Muhammad SAW. Dan lagi satu adalah tangan Allah dibuka luas kan tadi.
Tangan Allah bukan bermaksud Allah mempunyai tangan. Itu untuk membuat manusia fahami dengan senang yang Allah tu Maha Pemurah. Itu saja. Jadi Al-Quran tiada keraguan padanya. Dan yang seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya tujuh bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat, mereka lah yang mendapat petunjuk daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi siapa yang tidak beriman kepada Nabi, sungguhnya mereka adalah orang yang sesat. Okey, itu saja tazkirah hari ini. Saya nak akan tutup tazkirah saya dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu saja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.